وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita kemudahan, yang dengan taufik daripada Allah kita dapat bersama-sama diberi kelapangan dan kemudahan untuk berada di rumah Allah pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat berkumpul di rumah Allah serta berada dalam taman daripada taman syurga yang Allah Ta'ala jadikan di dunia ini. Dan kita mohonlah supaya Allah Ta'ala memberi keringanan dan memudahkan usaha-usaha untuk kita sama-sama membenteras pandemik COVID-19 ini, yang mana kesannya sangat meluas kepada masyarakat ni lah. Ya, jadi syukurnya tempat kita masih lagi boleh dibenarkan untuk mengadakan kuliah begini. Maka kita kena ambil peluang ini dan menjaga SOP sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berkuasa. Okey. Kita berhenti kat mana? Au idda'at. Muka surat 78. Au idda'at. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Awidda'at iftidadahu, bukan iqtida. Dalam cetakan terjemahan Indonesia ni macam qaf tak? Dia fa. Iftidadahu. Awidda'at iftidadahu laha fa ankara. Fal qawlu qawluha biyaminiha lidaf'il fasakhi aydan. Lakin yusaddaqu huwa biyaminihi litashtiril mahri in talaqa qabla ad-dukhul. Kata dia, atau bila mendakwa keperawanan hilang kerana perbuatan persetubuhan sang suami dan suami mengingkari, maka demi menolak fasah juga dengan bersumpah ucapan isteri bisa diterima, dibenarkan perkataan isteri. Tetapi dengan bersumpah juga sang suami bisa dibenarkan dalam hubungannya untuk pembayaran setengah mahar jika ditolaknya sebelum pergaulan. Jadi ini masalah kalau berlaku dakwa mendakwa ni. Berlaku dakwa mendakwa. Jadi masalahnya macam mana? Masalah dia kata awidda'at iftidadahu, jika mendakwa, idda'at az-zaujah lah, mendakwa isteri, iftidadahu, hilang dara. Iftidad ni hilang dara. Siapa yang menghilangkan dara ni?
suami, iftidadahu az-zauj laha baginya. Suami dia yang menyebabkan dia tak jadi anak dara dah. Fa ankara, tok lelaki kata dak, bukan saya. Tok lelaki nak kata bahawa dia menikah tu bukan anak dara dah. Hak puan ni kata dak, saya anak dara, tok lelaki saya menghilangkan dara saya. Nampak tak? Jadi siapakah yang dibenarkan? Ini semua kalau tak boleh pembuktian, belum ada qarinah-qarinah lain. Kalau zaman sekarang boleh cek, boleh ada rekod kesihatan, nampak dia mari hospital buat apa dalam ni kan, nampak mari hospital, tengok berisi dah, tok lelaki tak ada, nampak tak? Jadi benda itu ada qarinah gitu, maka tak selesai masalah. Sekarang ni pegang semata-mata perkataan. Pegang pada semata-mata perkataan. Jadi bila sampai satu kes dibawa, diangkat pada Tok Qadhi kena keluar hukum lah. Dan pada zaman tersebut nak tahu tak boleh, kena dengar percaya dengan perkataan yang diberi saja, dengan bukti-bukti lain kalau ada. Kalau tak ada, ini Islam menggariskan panduan bagaimana menjatuhkan hukuman. Kalau lihat semuanya lebih kurang sama. Kaedahnya al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Bayyinah, ke pembuktian itu, pembuktian mesti hak bagi apa? Pembuktian itu ialah kewajipan kepada pendakwa. Orang hak dakwa sesuatu yang menyalahi asal, dia itu yang sepatut mendatangkan bukti. Jadi dia kata ni bukan anak dara dah, jadi dia patut datang bukti. Nampak tak? Wal yamin 'ala man ankara. Sumpah itu kena kepada orang hak menafi. Jadi pihak yang tertuduh, yang menafikan, dia kena sumpah. Kalau ada bukti selesai, memang menang ke dia lah. Ni sekarang ni hanya pegang pada perkataan. Maka bila tidak ada pembuktian, saksi pun tak ada, syahadah tak ada, penyaksian tak ada, bayinah tak ada, maka menang ke siapa? Menang kepada man ankara, orang yang menafikan dengan yamin. Wal yaminu 'ala man ankara. Sumpah itu ia wajib ke atas orang yang mengingkarinya. Okey. Jadi di sini suami mendakwa hilang dara, bukan suami, isteri mendakwa bahawa suami dia yang menghilangkan dara dia. Fa ankara, tok lelaki kata dak, bukan saya. Nampak? Fal qawlu qawluha, maka perkataan yang dibenarkan perkataannya. Ni kalau mana? Kalau dah setubuh lah. Kalau dah setubuh lagi, lepas tu dakwa hilang dara dah. Nampak? Macam mana nak dakwa suami dia menghilangkan dara, dah setubuh lagi. Ini kalau dah berlaku dah. Berlaku dah. Maka perkataan yang dimenangkan ialah qawluha, perkataan isteri, biyaminiha. Apa dimenangkan perkataan isteri? Kerana isteri yang angkarat, isteri yang menafikan. Biyaminiha, maka dia kena sumpah dengan sumpahnya. Lidaf'il fasakhi aidan, tujuan apa dimenangkan? Untuk menolak fasakh juga, supaya tidak terfasakh nikah. Nikah tu dah ada dah berlaku dah, maka dikekalkan hukum nikah itu. Tak boleh nak sebab, nak dengan sebab yang tidak jelas begitu terfasakh tidak. Maka untuk menolak fasakh tersebut, untuk mengekalkan nikah, maka dimenangkan perkataan isteri dengan sumpahnya. Lakin, tengok ni. Di sini dia kata, lakin yusaddaqu huwa, tetapi dibenarkan suami, biyaminihi, dengan sumpah suami, litashtiril mahri, untuk bagi dua. Tashtir ni tansif, membahagi dua mahar, in talaqa qabla ad-dukhul, kalau dia tolak sebelum dukhul. Ini juga kalau kita tengok macam pelik, tapi tak. Ini dia panggil tajzi'atu al-hukm, menjuzuk dan membahagikan hukum. Satu masalah, tapi lihat kepada seorang hak puang ni menang ke hak puang. Belah masalah yang berkaitan dengan dia. Masalah tersebut ada kaitan dengan mahar, tapi mahar tu hak siapa? Hak suami. Maka menang ke belah suami pula. Jadi ini mimbabi i'ta li kullin haqqahu.
i'ta lidhi haqqin haqqahu, daripada pihak memberikan hak seseorang kepada tuang dia lah. Jadi hak mahar, hak siapa? Itu bebanan suami, maka dibenarkan perkataan suami. Bak dara ada kata tak? Ada ataupun tidak? Itu hak berkaitan dengan puang, maka dibenarkan perkataan puang. Nampak adil kan? Nampak kaitan. Dah kalau kata ni, kalau dah kata dimenangkan perempuan, maknanya ikutnya kena bayar mahar penuh sebab suami dia dah setubuh dengan dia. Tapi tak. Di sini dia kata lakin istidrak ni. Tetapi yusaddaqu huwa, dimenangkan suami biyaminihi, pada dengan sumpahnya. Dimenangkan suami dengan sumpahnya. Maknanya suami kena bersumpah bahawa hak dia kata tu betul. Bahawa perempuan ni dia ni dah dara dah sebelum dengan bersama suami tu. Nampak tak? Maka dimenangkan perkataan dia dengan sumpah pada masalah litashtiril mahri, untuk bahagi dua mahar. Sebab dalam kaedahnya kalau dia cerai sebelum dukhul, maka mahar yang dapat fanisfu ma farrattum. Fanisfu ma farrattum, maka separuh daripada apa yang telah ditetapkan oleh suami. Masa mahar nikah kata 10,000, cerai sebelum dukhul, sebelum subuh, maka dapat separuh mahar. Sebab kalau menang ke buat puang ni boleh penuh mahar, tapi kerana mahar ni hak suami, maka Islam i'ta likullin haqqahu, dia beri kepada setiap orang tu hak dia. Maka dimenangkan perkataan suami untuk membahagi dua mahar in talaqa qabla dukhul, kalau dia tolak sebelum dukhul. Kalau tolak lepas dukhul dah dapat penuh mahar. Mahar ni jadi lazim, jadi wajib apabila berlaku dukhul ataupun kematian. Okey. Habis. Kemudian katanya wala yuqbalu ba'daha ay ba'du khisalil kafaati. Yuqbalu bukan yuqbalu. Wala yuqbalu ba'daha ay ba'du khisalil kafaati bi ba'din min tilkal khisal. Sebahagian segi keseimbangan adalah tidak bisa ditutup dengan sebahagian segi keimbangan yang lain. Okey, masuk balik masalah berkaitan dengan kufu ni. Pengarang kata kufu ni ada kategori dia. Bab nasak tengok nasak. Bab pekerjaan. Bab apa lagi? Bab siapa Islam dulu? Siapa hijrah dulu? Okey. Dia kata wala yuqabalu ba'daha, dan tidak boleh dibanding. Yuqabalah tak boleh muqabalah, tak boleh nak buat banding sebahagian daripada ciri kafaah bi ba'di khisalil kafaatin, ba'dha ay ba'di khisalil kafaah, sebahagian daripada ciri kufu bi ba'din min tilkal khisal, dengan sebahagian hak lain daripada ciri-ciri itu. Jadi tak boleh nak tapung. Dia tengok satu segi tu. Katakanlah satu segi tu lemah, nak tapung orang lain, tak jadi. Dia tak panggil kufu tu. Lepas ni dia tunjuk contoh. Dia kata fala tuzawwaju hurratun ajamiyatun biraqiqin arabiyyin wala hurratun fasiqatun bi'abdin afifin. Maka wanita merdeka bukan keturunan Arab tidak seimbang dikahwinkan dengan lelaki budak yang berketurunan Arab. Juga wanita merdeka fasik tidak seimbang dengan lelaki budak, makna hamba lelaki yang bersih jiwanya. Jadi nak tengok kufu ni, tengok satu segi tu lah. Kalau sama boleh beralih pada segi lain, cumanya dia tak boleh nak tapung. Nampak tak? Tengok dia kata fala, fani tafri', maka faham daripada situ, fala tuzawwaju hurratun, maka tidak dinikahkan hurratun ajamiyatun, perempuan merdeka tapi ajam, orang bukan Arab. Dia perempuan merdeka tapi bukan Arab,
biraqiqin arabi, dengan hamba lelaki tapi bangsa Arab. Dari segi Arab, hak puan bukan Arab, dia boleh tampung tak? Tak boleh tampung. Aku tampunglah kerana dia ni hamba ni dia orang Arab. Hamba ni hamba Arab, orang Arab. Perempuan ni orang Ajam. Kalau tengok dari segi bangsa, memang Arab lebih tinggi daripada orang Ajam. Dah boleh tak nak tampung kekurangan sebab dia hamba? Tak boleh. Nampak tak? Dari segi mana? Dari segi penilaian syarak dipanggil kufu tak? Tak kufu juga tu. Habis. Lagi dia kata wala hurratun fasiqah, dan tidak jadi, tak boleh dinikahkan perempuan merdeka yang fasik. Perempuan merdeka tapi fasik. Nampak tak? Ahli maksiat contohnya fasik. Nak nikah dengan apa? Abdin, dengan hamba lelaki, tapi afifin, orang hak baik, juru, yang baik agama dia. Boleh tapung tak? Tak boleh tapung. Hak ni hamba, hak ni merdeka, tak kufur. Walaupun hak ni sebenarnya baik, hak ni tak baik, tak boleh tampung tu. Habis. Wa qala al-mutawalli laisa minal hirafi ad-dani'ati al-khibazah. Katanya al-mutawalli berkata, pekerjaan membuat roti adalah tidak termasuk pekerjaan rendah. Jadi dia bawa hukum lah yang berkaitan dengan situasi dan zaman tersebut. Sekarang ni isu orang tanya, orang buat roti ni dikira kerjaan taraf rendah ke tinggi? Kerja buat roti ni, adakah dianggap sebagai hiraf dani'ah, pekerjaan yang rendah, yang mana kalau nak menikah dengan puang tu, yang mana taraf dia tinggi, keluarga dia dikira dok kufu? Kata mutawalli, laisa minal hirafid dani'ati al-khibazatu, tidak dikira daripada pekerjaan yang rendah martabatnya al-khibazah, buat roti. Buat roti. Sebab apa? Sebab negara Arab ni buat roti ni makna benda hak selalu orang pergi beli tiap-tiap hari lah. Macam kita ni pasar basah barang basah tau. Roti ni makna hak lebih pada tu pergi sokmo, tak cukup akan pergi. Orang yang pernah duduk ni negara yang makanannya roti lah. Adakah pembuat roti tu dianggap pekerjaan? Sebab apa? Sebab dia main kamir, tepung, dia pula buat pekerja dengan habuk-habuk roti dan seumpamanya. Dia tidak dianggap sebagai pekerjaan yang hina. Habis. Jadi ini dia berkait dengan situasi pada zaman tersebut. Sekarang ni orang buat roti, kedai roti mahal. Kedai roti boleh tahan juga harga dia tu. Orang makan roti ni orang kelas-kelas. Habis. Walau ittarada urfu baladin bitafdili ba'dil hirafid dani'ati allati nassu 'alayha lam yu'tabar wa yu'tabaru 'urfu baladiha fi ma lam yanussu 'alaihi. Apabila uruf satu daerah berlaku menganggap tinggi sebahagian pekerjaan yang dinas, yang nas ni makna disebut oleh para ulama sebagai pekerjaan yang rendah, maka uruf tersebut tidak bisa dianggap sah. Makna tidak sah, tak boleh pakai lah uruf tu. Dan adalah bisa dianggap sah uruf daerah setempat wanita yang tidak dinas oleh para ulama, yang tidak disebut oleh para ulama. Ni sekarang ni dibawa pada masalah perubahan uruf. Satu keadaan, satu negeri, kerjaan tu dianggap rendah, kerjaan hina. Di negeri hak lain dianggap kerjaan tu pekerjaan yang mulia, yang tidak hina. Nak pakai hak mana? Sekarang dia letak pada kaedah. Di sisi mazhab kita dia kata walau ittarada urfu baladin, jika ittarada ni makna konsisten, berlaku secara konsisten, secara sepakat. Ittarada muttarid ni makna berlaku secara sepakat, konsisten. Gitu sama jika tetaplah urfu baladin, urus satu negeri, bitafdili ba'dil hirafid dani'ati,
dengan melebihkan sebahagian dari pekerjaan-pekerjaan hak ina allati nassu 'alaiha, yang mana menaskan oleh ulama-ulama Syafi'iyah di atasnya, di atas pekerjaan tu mereka kata pekerjaan hina, lam yu'tabar, maka tidak dikira uruf tersebut. Jadi benda yang telah dinaskan oleh ulama bahawa ini termasuk daripada pekerjaan yang hina, pekerjaan yang rendah, maka bila berubah pada tempat lain tak, pakai hak ulama sebut. Pakai hak ulama sebut. Kenapa kalau kita tengok dalam masalah ni para ulama dia strict sikit. Contoh yang lebih mudahnya ialah tentang berkaitan dengan nifas dan haid. Bab darah ni ulama kata kalau marilah satu masalah yang mana syaz daripada, syaz ni makna pelik, daripada ketetapan yang ulama sebut. Contoh, ulama kata nifas itu paling kurang sehari semalam. Ini yang nifas pula. Haid, haid itu paling kurang sehari semalam. Dia tak akan jadi kurang daripada sehari semalam. Makna tak akan berlaku haid 24 jam. Itu yang disebut. Katakanlah ada kes di mana perempuan ni haid dia gitu sama, kurang sama 24 jam. Kena pakai tak? Tak. Kena pakai hak ditulis juga. Sebab apa? Antara hujahnya, andai kata kalau kita nak guna, nak ubah sama ketetapan itu dengan sebab berubahnya zaman, apa akan jadi kepada fiqh? Fiqh tak akan jadi tetap. Fiqh ni tidak akan jadi satu neraca hukum yang boleh kita aplikasikan pada setiap masa. Jadi mana kayak gini, mari hak ni ubah pula, mari hak ni ubah pula, mari hak ni ubah pula, dah mana? Tidak ada konsisten dalam hukum. Tak ada konsisten dalam hukum. Sebab itu konsisten dalam hukum fiqh ni kita nampak memang ulama mazhab ni strict sikit bab ni. Strict sikit. Lain kalau jenis hak tak pakai mazhab ni memang ikut down je. Dia ambil yang paling mudah, paling senang untuk dia. Dia kata kami berpandukan dalil hak kuat, dalil sahih. Katanya lah, padahal dia bertaklid kepada orang hak kata pandangan tu. Ulama mazhab ni dia takkan berpaling daripada dalil yang sahih kecuali ada sebab yang munasabah. Takkan ulama mazhab hadis sahih, makna sahih, tak ada ihtimal, tiba-tiba tak mau pakai hadis sahih. Kalau kita fikir logik mustahil. Bukan mereka saja-saja nak tinggal dalil yang kuat yang sahih kerana sebab apa? Sebab saja-saja nak ikut taklid orang. Tak. Itu bukan pekerjaan para ulama. Mereka berhukum lillahi ta'ala. Mereka tahu mereka buat hukum ni, mereka akan ditanya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baiklah kita ikut para ulama yang telah maklum kealiman daripada kita ikut orang yang kita tak tahu kealiman ni setara mana. Okey. Sekarang ni dalam masalah ni kita tengok dia kata kalaulah huruf tepat tu jadi kata berubah dan sepakat selama-lamanya. Dia kata tetap dipakai apa yang telah dinaskan oleh para ulama, masih dianggap al-hiraf dani'ah. Dah apa masalahnya? Tak ada masalah pun nak menikah boleh, sebab kaedah jelas dah. Bagi wali dan isteri boleh menggugurkan hak kafaah. Ayah dia dengan si perempuan kata tak apalah, dia di sisi ulama pekerjaan dia ni hina contohnya. Macam contoh jelas. Kalau ulama sebut perkataan hiraf dani'ah ni ialah hajam, tukang bekang. Tukang bekang kita sebut ni kan. Tukang bekang ni sebab apa? Sebab dia main dengan darah. Darah ni najis. Nampak tak najis? Dah kalau kerja main dengan najis, kerja tak apa comel lah. Tak apa comel. Tapi tempat kita tukang bekang, tukang bekang bawa wildfire. Tukang bekang mari dengan alfa. Tukang bekang. Banyak cawangan hak dia. Contoh tak? Kaya daripada hak mari bekang ni. Jadi dari segi tu memang dia ada rubah tu. Tapi tak ada masalah dari segi praktikalnya. Kalaulah kita, maknanya menganggap itu atas pandangan Syafi'i hiraf ad-dani'ah, maka tak ada masalah anak si perempuan dan juga ayah boleh saja tidak mengambil kira itu sebagai satu syarat untuk tu. Dia boleh menggugurkan hak kafaah. Jadi sebenarnya tak ada isu lah. Okey. Dia kata tak boleh. Maka dia kata tak boleh walawit tarada, kalau berlaku secara konsisten sepakat urus tempat dengan mentafdilkan, melebihkan sebahagian daripada hiraf dani'ah allati nassu 'alaiha, yang mana ulama telah menaskan di atasnya, lam yu'tabar, tidak dianggap, tidak diiktibarkan. Kena ingat satu, di sini dia kata tafdil. Tafdil ni isu lain pula.
Makna kerjaan hak hina dianggap tinggi pula. Kalau dianggap setara tak apa, dianggap tinggi pula. Maka tidak, dikekalkan pandangan ulama yang telah menaskan bahawa pekerjaan itu termasuk daripada pekerjaan yang rendah. Itu pada nak melebihkan fi tafdhil. Wa yu'tabaru 'urfu baladiha fi ma lam yanussu alaihi, dan dikira uruf negeri perempuan pada barang, yakni pada pekerjaan yang tidak dinaskan di atasnya, di atas barang, di atas pekerjaan tu. Pekerjaan-pekerjaan yang ulama ashab tidak sebut hak ni termasuk daripada pekerjaan hak rendah ke pekerjaan yang tinggi, maka masa itulah diambil, dikira kepada uruf. Uruf apa? Uruf negeri hak puang, bukan uruf negeri lelaki, uruf negeri perempuan. Kalau uruf negeri perempuan tu menganggap itu pekerjaan yang maknanya tidak hina, pekerjaan yang mulia, maka boleh dikira kufu. Sebab itu banyak daripada ciri-ciri kufu ni dia kena lihat pada lelaki, nisbah pada puang. Dia ciri itu pada lelaki, nisbah dibanding bagi perempuan. Jadi boleh diambil kira uruf. Jadi uruf ini dijadikan dhabit bagi perkara yang malam yakun lahu dhabitun syar'an wala lughatan. Uruf ini yakunu dhabitan, dia ni boleh jadi dhabit bagi benda perkara yang tak disebut pada syarak, tak disebut pada lughah, dia boleh jadi dhabit. Makna hukum syarak tak ada sebut ni ambil kira dak ni. Bahasa dari segi bahasa pun tidak, maka uruf boleh memainkan peranan. Sebab tu uruf ni termasuk daripada adillah syar'iyyah. Habis. Kemudian katanya walaisa lil abi tazwiju ibnihi as-saghiri amatan li'annahu ma'munul anati. Sang ayah tidak berhak mengahwinkan puteranya yang belum balik dengan amat. Amat ni hamba perempuan, kerana anak itu masih terpelihara daripada kemungkinan berlaku zina. Jadi isu lain dia bawa. Boleh tak ayah ni tang-tang kaya, banyak duit, zaman hak ada hamba, anak dia nikahkan anak dia dengan hamba perempuan. Anak dia ni tak balik lagi. Jadi katanya laisa lil abi, tidak boleh bagi bapa tazwiju banihi as-saghir, menikahkan anak lelaki ni, anak lelaki hak kecil. Anak lelaki dia hak kecil, ia menikahkan dengan seorang hamba perempuan, li'annahu ma'munul anati, kerana anak dia tadi terpelihara daripada zina. Kecil lagi, tak tasawurlah nak berlaku, nak minat kepada perkara-perkara yang berbentuk begitu kan. Jadi tak boleh. Tak ada maslahah bagi anak kecil tu. Wa yuzawwijuha bighairi kuf'in waliyun binasabin aw wala'in la qadin biridha kullin minha wa min waliyiha aw awliyaiha almustawina alkamilina lizawalil mani'i biridhahum. Wali dari nasab atau wala'. Nasab ni wali keturunan, wala' ni wali tok mulu dengan hamba dia, dengan bekas hamba. Wali dari nasab atau wala', bukan qadhi, selain pada qadhi ni, adalah berhak mengahwinkan wanita perwaliannya dengan lelaki yang tidak seimbang dengan adanya kerelaan hati wanita yang bersangkutan sendiri dan walinya, atau dan para wali-wali yang sederajat yang sempurna. Kerana dengan adanya kerelaan mereka, maka halangan menjadi hilang. Ni pun mudah je, dia nak ulang balik je. Dia kata wa yuzawwijuha bighairi kuf'in wali. Siapa yang boleh menikah ni? Okey, yang boleh menikahkan perempuan dengan hak tidak kufu. Perempuan ni hak mana ni? Hak balik dah ni. Boleh menikahkan perempuan bighairi kuf'in, yang dengan lelaki yang tidak kufu. Siapa boleh menikah ni? Waliyun, wali dia. Wali dia binasabin, wali dengan sama ada nasab, ayah ke, datuk ke, pak dara ke, sepupu ke, binasabin wa wala'in,
Sama ada wali cara nasab, keturunan atau walad. Wali dengan cara dia ni bekah tuang dia. La qadin, tok qadi tak boleh. Nak cover sini. Tok qadi ada hak tak nak menikahkan seorang puang dengan lelaki yang bukan kufur? Tok qadi tak ada hak. Lepas ni dia terang pula lagi. Jadi hak boleh nikahnya wali dia panggil wali khas. Sama ada wali dengan sebab nasab atau walad. La qadin, tapi biridha kullin, tapi dengan redha setiapnya. Mana? Minha minaz zaujah wa min waliha, mesti kena keredaan isteri dan keredaan wali dia. Jadi katakanlah siapa tadi, adik-beradik dia, adik abang dia nak nikahkan adik puangnya dengan hak lelaki ni tak kufur. Hak lelaki tak kufur, stawina al-kamilin, ataupun wali-wali perempuan itu yang sama darjat, yang sempurna. Contoh abang ni nak nikah adik puang dia dengan seorang lelaki tak kufur. Adik-beradik lelaki ada lagi, dia kena tanya belaka. Al-mustawin, hak sama darjat. Al-kamilin, yang kamil dah, dia kena tanya belaka. Ni nak nikah adik kita ni, dengan siapa? Dengan orang lelaki kampus sebelah tu. Orang lelaki tu kerja apa? Kerja lah, tak apa nak tinggi. Apa tak? Darjah 3 je. Darjah 3 pun separuh tahun je. Jadi tapi orang baik juru contohnya. Dak keturunan dengan kita tak sama. Hak puang setuju tak? Setuju. Wali hak lain, adik-beradik lain sebagai wali al-mustawin, hak sama, hak kamil lah. Setuju tak ni? Bila mereka setuju, dah apa? Kenapa? Li zawalil mani', kerana dah hilang mani'. Penghalang tu hilang dah. Tak? Yang tak boleh tu sebab tak kufur, kerana tak ada redha. Bila ada redha, tak ada lah. Tak ada masalah lah. Okay. Ammal qadi, ni muqabil dia. Ammal qadi fala yasihhu lahu tazwijuha li ghairi kuf'in wa in radiyat bihi 'ala al-mu'tamad in kana laha waliyun ghaibun aw mafqud. Ghaibun aw mafqudun. Mafqud tak? Ni dah tulis ma'qud Mafqud, ain tu tukar jadi fa. Mafqudun. Mafqud. Bukan ain mafqud. Ni tulis ma'qud situ. In kana laha waliyun ghaibun aw mafqudun li'annahu kan naibi anhu fala yatrukul hadza lahu. Adapun qadi, maka adalah tidak sah mengahwinnya dengan lelaki tidak seimbang, tak kufu, walaupun sang wanita rela, menurut pendapat yang muktamad. Jika mempunyai wali yang sedang tiada di tempat, wali tak ada situ, au mafqud ataupun musnah. Mafqud musnah tu hilang. Bukan musnah ni, mafqud ni mana hilang. Tak dijumpai. Tulis musnah kerana musnah tu mati. Nampak? Halak. Jadi hak ni bukan mati ni. Hak ni tak dijumpai. Ada ayah lari mana tak tahu ayah. Tidak. Sedang tiada di tempat, mafqud, iaitu kita kata tidak dijumpai. Hilang. Kerana qadi itu naib. Qadi itu pengganti yang tidak boleh meninggalkan, mengabaikan hak bahagian sang wali. Jadi kenapa? Dia kata gini. Jadi faham tak, dia wali boleh nak nikah dengan lelaki yang tak kufur, syarat kena redha perempuan dan juga wali. Ammal qadi, adapun untuk qadi, fala yasihhu lahu tazwijuha, tidak sah bagi qadi menikahkan perempuan li ghairi kuf'in, dengan lelaki yang tidak kufu. Wa in radiyat bihi, walaupun perempuan tu redha dengan lelaki, tak apalah saya nak nikah dengan dia, alal mu'tamad, atas kaum mu'tamad tak boleh. In kana laha waliyun ghaib, kalau dia ada wali hak lain, tak boleh tu kalau puan ni ada wali lain ghaib tapi tak ada situ, jauh duduk, au mafqud ataupun wali dia tak jumpa, hilang mana. Jadi siapa yang akan menggantikannya? Mengganti qadi. Qadi hanya boleh menikahkan puan ni dengan tok laki hak kufu je. Hak dak kufu tak boleh. Kenapa? Li'annal qadi kan naibi anhu. Kerana qadi ni, tok qadi seumpama naib, pengganti kepada wali. Bila wali, fala yatrukul hadza lahu, tak boleh dia tinggalkan benda hak menguntungkan isteri. Hak puan, untungnya nikah hak kufu. Kalau nikah tak kufu memang tak apa untunglah. Tak boleh. Dia kena buat maslahah. Kerana apa? Kerana dia tak ada hak penuh, dia hak sebagai pengganti saja. Kemudian katanya,
wa bahatha jam'un mutaakhiruna wa annaha law lam yajid kuf'an wa khafatil fitnata lazimal qadi ijabataha liddarurati. Qala shaykhuna huwa muttajihun madrakan. Madrakan, itulah mudra'a, madrak. Okey. Dia kata apa? Segolongan ulama mutaakhirun, segolongan ulama mutaakhirin membahas bahawa apabila sang wanita tidak mendapatkan lelaki seimbang, tak ada lelaki yang kufu, dia tak ada lelaki kufu, dan khawatir terjadi fitnah atas diri dia. Khawatir kalau dak menikah ni menyebabkan berlaku fitnah. Berlaku fitnah macam mana? Berlaku fitnah dengan sebab dia ini boleh berlaku zina ke, dak selamat ke, maka kerana darurat sang qadi wajib mengijabkannya. Qadi tadi wajib dia kena menjawab permohonan tu. Mengijab mana? Mengijab dengan maksud kena terima permohonan perempuan tadi. Guru kita berkata, Syekh Ibnu Hajar kata apa? Ini adalah berwajah pada segi pemahamannya, bukan segi penukilannya. Okey, sekarang ni masalah dia kata kalau tak ada wali. Wali tak ada. Wali tak ada, macam mana pula? Katanya wahatha jam'un mutaakhirun. Okey, ni kalimah fiqh ni. Bila sebut bahasa, makna masalah ini tidak disebut oleh nas imam ataupun ashab. Itu bahasan daripada ulama-ulama mutaakhirin lepas tu. Bila sebut bahasa ni dan diperbahaskan, iaitu dibuat masalah oleh ulama jam'un mutaakhirun, ulama mutaakhirin. Jadi bila sebut bahasa dalam kitab fiqh Syafi'i ni, dia wajib menyahut permintaan perempuan tadi. Qala shaykhuna, berkata guru kami Ibnu Hajar, wa huwa muttajihun, pandangan ni muttajih, pandangan ni benar. Makna berwajib, maksud muttajih ni makna kena, ada wajahnya, munasabah. Aiwah, pandangan ini sangat munasabah. Madrakan, dari segi madrak ni makna tempat ambilan dalil, dari segi wajah pendalilan. Makna bukan dari segi nas. Dari segi nas dalam mazhab tak ada, dari segi Imam Syafi'i atau ashab tak ada. Tapi dari segi kaedah, hak ni munasabah betul pandangan ni. Jadi makna boleh qadi menikahkan dengan orang perempuan tadi dengan yang tidak kufu kalau dibimbangi fitnah. Jelas. Amma ma laysa laha waliyun aslan fatazwijuha al-qadi li ghairi kuf'in bi talabiha tazwija minhu sahihun 'ala al-mukhtar khilafan lisyaykhaini. Adapun wanita yang sejak semulanya tidak punya wali, maka mengahwinkan sang qadi atas permohonan wanita yang bersangkutan untuk dikahwinkan dengan lelaki yang tidak seimbang, menurut pendapat yang dipilih adalah sah. Lain halnya menurut dua guru kita. Syekhah dia semua guru kita juga. Syekhah ni Nawawi dan Rafi'i, ya. Okey. Amma jadi perempuan tadi, perempuan yang mana hak ada wali. Kalau tak ada wali, amma man laisa laha waliyun aslan, ada pun perempuan yang tidak ada baginya wali langsung. Perempuan ni tak ada wali, dengan maksud dia anak pungut ke dah, ataupun wali nasab tak ada langsung dah. Tak ada orang dah. Dia mari ke tempat kita ni jadi rakyat negara kita, tapi mak asal ni tak tahu, ataupun dia mak ayah dia orang kafir. Maka fatazwijuha al-qadi, maka menikahkan perempuan ini oleh tuan qadi li ghairi kuf'in, dengan lelaki yang tidak kufu, bi talabiha, dengan tuntutan dan permintaan oleh perempuan tadi, at-tazwija, dia yang minta nak nikah, minhu ay min ghairi kuf'in, dia yang minta nak nikah dengan bukan kufu, sahihun khaba fatazwijuha. Maka Tok Qadi tadi dia nikahkan hak puan tadi. Hak puan ni dia minta nak nikah dengan hak laki bukan kufu. Dia hak minta. Jadi dia wali ada tak? Tak ada wali.
Tak ada wali. Pernikahan Tok Qadi tu bagilah perempuan ni dengan bukan kufu. Kalau perempuan tak ada wali dan dia minta, hukumnya sahih. Hukumnya sah. Alal mukhtar, atas qaul yang dipilih. Ala al-mukhtar, atas qaul yang dipilih. Mana ini keandangan mu'tamad yang terpilih di sisi mazhab. Khilafan lisyaykhaini, menyalahi bagi dua syaikh, iaitu Nawawi dan Rafi'i. Adapun nas daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i tak boleh. Dia kata sebab apa? Sebab tugas qadi ialah menikahkan anak yang bukan anak lah, orang di bawah perwaliannya itu yang menguntungkan pihak perempuan. Menikah dengan lelaki yang tidak kufu dak untung. Dak untung. Maka apa nama ni, hukumnya tak boleh dia nikahkan dengan hak tidak kufu. Itu pandangan syaikhan. Tapi hak mukhtarnya boleh. Pandangan terpilih boleh. Habis. Kemudian katanya, lau zuwijat min ghairi kuf'in far'un. Lau zuwijat min ghairi kuf'in bil ijbar au bil idhnil mutlaqi 'ani taqyidi bi kuf'in au bi ghairihi lam yasihhat tazwiju li 'adami ridaha bihi. Apabila wanita dikahwinkan dengan lelaki tidak seimbang dengan cara paksa oleh wali mujbir atau dengan izinnya yang secara mutlak diberikan tanpa dibatasi dengan lelaki seimbang atau lainnya, maka pengahwinan tidak sah kerana tiada kerelaan hatinya terhadap pengahwinan seperti itu. Ni masalah kalau ayah ni paksa anak nikah, wali mujbir. Far'un, kata dia pengarang, ini satu cabang. Lau zuwijat, kalau dinikahi perempuan, min ghairi kuf'in, dengan lelaki yang tidak kufu, bil ijbar, dengan cara wali mujbir. Wali mujbir yang nikah tanpa pengetahuan dia. Hak puan ni tak tahu. Ayah dia nikahkan dia dengan seorang lelaki. Lelaki tak kufu. Hukum belakang dia kata lam yasih. Tidak sah. Itu satu. Au, masalah kedua, au bil idhnil mutlaqi inda taqyidi bi kuf'in, atau dengan izin mutlak ketika dikaitkan dengan kufu. Dia beri izin secara mutlak tapi dia kait dengan kufu. Dia kata boleh saya nak nikah mana-mana lelaki tapi kufu. Au bi ghairihi, ataupun dengan tanpanya atau tanpa takyid. Tak kait apa-apa, dia beri izin mutlak saja. Nampak tak? Bi kuf'in au bi ghairihi, sama ada menikah dengan kufu ataupun bukan dengan kufu. Dengan maksud dia beri izin mutlak. Hukumnya lam yasihhat tazwiju. Hukumnya tak sah pernikahan tersebut. Sebab apa? Kerana wajib bagi wali meraikan al-ahaz, hak lebih untung bagi anak perempuannya. Jadi bila anak perempuan tak setuju, tak boleh batal nikah tu. Sebab tugas wali asalnya ialah dia kena cari hak lebih untung bagi anak dia. Jadi nikah dengan watak kufu ni tak untung. Maka di situ lam yasihhat tazwiju, dihukumkan tidak sah pernikahan tersebut. Tidak sah pernikahan tersebut. Kenapa? Li'adami ridaha bihi, kerana dia tidak redha dengan tidak kufu tadi. Lain hal tadi kalau dia beri izin dan dia redha. Kalau dia beri izin tak apa, ni tak ada. Izin mutlak tanpa dikaitkan, walaupun tanpa kait, sebab asalnya wajib bagi bapa itu mencari yang lebih untung. Habis. Fa in adinat fi tazwijiha wallahu taala a'la wa a'lam. Sekadar itu saja untuk minggu ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.